لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah pagi ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum dalam bicarakan tentang hukum imam dan makmum ke atas mazhab Syafi'i, atas jalan mazhab Syafi'i. Masalah yang kita nak sambung hari ini adalah masalah yang ke-53. Masalah yang ke-53 ini ialah kaifiat ataupun cara takbiratul ihram dan lafaznya. Bagaimana kita melafazkan ataupun bagaimana cara kita bertakbiratul ihram. Bermula kaifiat, bermula cara takbiratul ihram ialah membaca Allahu Akbar atau Allahul Akbar atau Allahul Jalilul Akbar. Dibaca dengan jazam huruf ra, yakni dimatikan huruf ra. Allahu Akbar. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda at-takbiru jazmun. Bermula takbir itu dengan jazam. Ya. Bermula takbir itu dengan jazam. Ada suara tak? Bermula kaifiat takbiratul ihram ialah membaca Allahu Akbar atau Allahul Akbar atau Allahul Jalil Akbar. Dibaca dengan jazam huruf ra, yakni dimatikan huruf ra. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda ia at-takbiru jazmun. At-takbiru jazmun, bermula takbir itu dengan jazam, dengan mematikan huruf ra. Allahu Akbar. Dan Ibnu Yunus berpendapat dalam Syarhul Tanbih, jika seseorang itu membaca dengan dhammah ra, yakni dengan lafaz dhammah, jadi dia kata daripada lafaz akbar, maka sembahyangnya tidak sah, iaitu Allahu Akbaru. Allahu Akbaru maknanya ra itu masih didammahkan. Sepatutnya ra itu dimatikan Allahu Akbar, tetapi ini didammahkan, maksudnya dibariskan hadapan, iaitu Allahu Akbaru, maka sembahyangnya tidak sah. Ini berdasarkan atasnya sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli.
sembahyanglah seperti mana kamu semua melihat aku sembahyang. Jadi Nabi telah menyatakan bahawasanya at-takbiru jazmun, sembahyang itu, takbir itu hendaklah dijazamkan huruf ra tadi, dimatikan Allahu Akbar. Kalau kita menambahnya Allahu Akbaru, artinya kita telah menambah berbaris hadapan huruf ra, sedangkan Nabi kata tidak ada huruf ra itu dhammah, huruf ra itu dimatikan. Maka sembahyang seperti itu tidak sah menurut pendapat Ibnu Yunus dalam kitab Syarhul Tanbih. Dan baginda SAW tidak pernah membaca takbir melainkan jazam dengan jazam ra, dengan mematikan huruf ra. Berkata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhazzab, tidak pernah didengar takbir itu melainkan dibaca dengan wakaf, maknanya dengan berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita baca Allahu Akbaru, itu telah membariskan dia. Membariskan dia, maka kata ulama tidak sah. Atau, dan jika memanjangkan oleh orang yang bersembahyang huruf hamzah pada lafaz Allah itu, atau akbar, maka sembahyangnya juga tidak sah. Allah. Atau memanjangkan hurufnya pada akbar. Karena bacaannya seperti itu telah bertukar lafaz khabar insya'i kepada istifham, yakni lafaz pertanyaan. Misalnya, dia panjangkan huruf hamzah pada Allah. Allahu Akbar. Maknanya, memanjangkan lafaz, memanjangkan huruf hamzah. Yakni, jika memanjangkan oleh orang yang bersembahyangkan huruf hamzah pada lafaz Allah atau akbar, maka sembahyangnya tidak sah. Karena bacaan seperti itu telah bertukar lafaz khabar insya'i kepada istifham, lafaz pertanyaan. Kemudian, dan ada lagi beberapa masalah berhubung dengan takbir. Ada banyak masalah berhubung dengan takbir yang sayujianya dipelajari oleh setiap orang. Maknanya ulama kata banyak lagi masalah-masalah takbir yang berhubung dengan masalah takbir ni. Jadi sayujianya dia kata orang kita kena belajarlah dalam bab bagaimana takbiratul ihram yang betul, yang mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Sallu kama raaitumuni usalli. Antaranya jika berkata seseorang Allahu Akbar dengan menambah huruf waw yang mati atau berbaris, nescaya tidak sah sembahyangnya. Allahu Akbar. Menambah waw selepas huruf Allahu Akbar. Atau dia kata sembahyang ada tersebut dalam Kitabur Rawdah. Jika berkata seseorang Allahu Akbar, tidaklah sah sembahyang. Berkata seorang dengan menambah huruf waw yang mati atau berbaris, nescaya tidak sah sembahyangnya. Allahu Akbar. Tidak sah sembahyang kalau sekiranya kita menambahkan huruf waw yang mati atau berbaris. Allahu Akbar, waw adanya baris, maka tidak sah sembahyang. Di dalam Kitabur Rawdah, jika berkata seorang Allahu Akbar, tidaklah sah sembahyangnya. Sebab itu takbir ini hati-hati. Takbiratul ihram ini berhati-hati dalam melafazkannya, mempelajarinya sungguh-sungguh dalam masalah takbiratul ihram. Kemudian, yang kedua, tersebut di dalam Kitabul Kifayah. Jika menambah seseorang huruf alif selepas huruf ba, huruf ba pada akbar, seperti berkata ya Allahu Akbar. Maknanya menambah huruf alif selepas huruf ba pada ba, seperti berkata Allahu Akbar tadi, sama ada dibaca dengan fathah
hamzah atau kasrahnya. Allahi akbar. Sama ada huruf alif ikbar itu alif yang pertama itu alif kaf ba tu alif tu di bagi bawah atau bagi atas tidaklah sah sembahyangnya. Kerana kalimah ikbar ataupun kalimah akbar dengan kasrah hamzah maknanya darah haid. Allah ya akbar itu maknanya makna ikbar ialah darah haid. Dan kalimah ikbar dengan fathah pula, dengan fathah hamzah, maknanya gendang. Gendang sebab ditambah alif, selepas ba itu ditambah alif. Oleh yang demikian, barang siapa menyebutnya kalimah-kalimah tersebut dengan sengaja, menjadi kafir. Sengaja dia sebut benda tu jadi kafir ia. Wal'iyazubillah. Maknanya jangan pi tambah-tambah lah. Jangan tambah-tambah yang dah sempurna tu jangan ditambah-tambah lagi sama ada huruf alif ke. Nah selepas ba itu sama ada bagi bawah ke bagi atas ke, jangan ditambah-tambah. Okey. Yang ketiga, jika ditasydidkan huruf ba pada akbar, misalnya Allahu akbar tu ditambah tasydid, maka seperti mana berkata Qadil Qadah Ibnu Razin di dalam fatwanya, tidak sah sembahyang. Ala kulli halnya menambah sesuatu di dalam takbiratul ihram itu akan huruf-huruf sama ada waw atau alif, sama ada baris atas atau pembaris bawah. Kesimpulannya, banyak ulama dalam kitab kifayah, kitab raudhah dan sebagainya, maka hukumnya tidak sah sembahyangnya. Jangan pergi tambah-tambah lah. Maknanya benda yang dah tak ada tu jangan pergi tambah-tambah dengan yang lain. Okey. Yang seterusnya, jika diulang-ulangkan huruf ra pada bar, maka sahlah sembahyangnya kerana mengikut luah bahasa Arab bahawa huruf ra itu ialah huruf berulang-ulang, huruf takrir seperti mana berkata Az-Zajjaj, dan huruf pertama daripada batas itu tidak jatuh berlaku ia melainkan sakin mati. Berulang-ulang itu tidak mengubah maknanya. Okey. Yang seterusnya ialah huruf ra bar itu Allahu akbar tu berulang-ulang ra-nya bar, maknanya dia kata masih sah sembahyangnya walaupun dia berulang-ulang. Huruf ra ialah huruf berulang-ulang seperti mana berkata Az-Zajjaj, huruf yang pertama daripada yang tasydid itu tidak jatuh, yang tidak berlaku ia melainkan mati. Berulang-ulang itu tidak mengubah maknanya. Makna berulang-ulang itu tak berubah makna pada huruf ra. Allahu akbar. Kalau kita tengok Allahu akbar, maknanya ada ulang. Yang seterusnya lagi. Yang seterusnya, jika digugurkan seseorang, hamzah daripada kalimah Allah, seperti berkata ia nawaitu ataupun usalli fardhu zuhri, Allahu akbar, digugurkan seorang hamzah daripada kalimah Allah seperti kata ia, alif itu dibuang, fardhu zuhrullah, maknanya alif itu dibuang, nescaya sah sembahyangnya seperti mana berkata Syekh Izzuddin bin Abdussalam pada fatwanya, dijelaskan bahawa hamzah wasal itu gugur ia di tengah cakapan itu. Maknanya huruf hamzah, huruf alif itu, hamzah wasal itu, makna dia kata menurut fatwa Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam pada fatwanya, maka sembahyangnya sah. Jadi kalau kita tengok, dia kata jika digugurkan seseorang hamzah daripada kalimah Allah, seperti berkata ia usalli fardhu zuhrillah, alif itu dibuang, digugurkan, nescaya sah sembahyangnya seperti berkatanya Syekh Izzuddin bin Abdussalam pada fatwanya. Dan dijelaskan bahawa hamzah wasal itu gugur ia di tengah cakap. Maknanya boleh saja digugurkan hukumnya, kata Syekh Ibn Abdussalam. Tapi jarang yang berlaku perkara-perkara inilah. Jika ditukarkan hamzah daripada kalimah Al-Akbar
dengan huruf waw, seperti berkata seseorang itu Allahu Akbar. Pada hari alif pada hamzah akbar itu ditukar kepada waw, mengikut apa disebut oleh Syekh Ibnul Munir Al-Malik bahawa sembahyangnya sah kerana hamzah itu boleh ditukar dengan waw dan waw boleh ditukar dengan hamzah. Allahu Akbar. Maknanya dia kata jika ditukar hamzah daripada kalimah akbar itu dengan huruf waw, seperti berkata seseorang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengikut apa disebut oleh Syekh Ibn Munir Al-Malik bahawa sembahyangnya sah kerana hamzah itu boleh ditukar dengan waw dan waw boleh ditukar dengan huruf hamzah. Ini hukum dalam masalah takbiratul ihram. Masalah yang ke-54. Imam bertakbiratul ihram dengan kaifiat yang salah. Ini imam takbiratul ihram dengan cara yang tak betul. Jika imam mendatangkan dengan takbir yang salah, yang membatalkan sembahyang, yakni tidak mengikut kaifiat yang betul seperti mana di antaranya telah diterangkan pada masalah 53 tadi itu, maka tidaklah harus, yakni tidak sah makmum berimam dengannya. Dia kata jika imam mendatangkan takbir yang salah, yang membatalkan solat tadi itu, sembahyang tadi itu, tidak mengikut cara atau kaifiat yang ditunjukkan pada masalah yang ke-53 tadi, tidaklah harus bagi makmum berimam dengannya. Tak harus ataupun tidak sah makmum berimam dengan dia lah. Okay. Dan jika seorang imam yang tidak dikenali halnya bertakbir dengan sir, jika seorang imam yang tidak dikenali dalam keadaan halnya bertakbir dengan sir tanpa suara, tiba-tiba angkat je tangan, tak ada suara apa, maka ia tidak harus berimam dengannya. Makmum tadi tidak harus berimam dengannya. Maknanya sampai-sampai dia angkat takbir, angkat tangan, suara tak keluar, maka tidak harus berimam dengannya, dia kata. Dan berkata Imam Syafi'i rahmatullah, dan jika imam bersembahyang dengan kaum, dengan para makmum, jika imam sembahyang dengan makmum tanpa ihram, maka tidak sah sembahyang mereka sama ada dengan sengaja ataupun lupa. Jika ia imam dan bersembahyang dengan makmum tanpa ihram, maka tidak sah sembahyang tanpa takbir ihram, maka mereka sama ada dengan sengaja ataupun lupa, hukumnya tak sah. Okey. Berkata Imam Nawawi, dikehendaki dengan ihram itu takbir ihram kerana ia tidak tersembunyi pada ghalibnya. Takbir ihram ni tak tersembunyi, dia mesti ada suara lah. Kerana ia tidak tersembunyi pada ghalibnya. Bersalah jika takbir ia imam dan meninggalkan niat, maka sepatutnya sembahyang mereka di belakangnya sah, kerana niat itu pada perkara tersembunyi seperti hadas juga. Okey. Ini masalah lain. Kata Imam Nawawi dikehendaki dengan ihram itu, iaitu takbir ihram kerana ia tidak tersembunyi pada ghalib. Bersalahan jika takbir ia imam tadi ni, takbir imam tadi ni meninggalkan niat. Maka sepatutnya sembahyang mereka di belakangnya. Sepatutnya makmum tadi di belakang dia. Sepatutnya sembahyang mereka di belakangnya sah. Sahlah makmum tadi. Kerana niat itu perkara tersembunyi seperti hadas juga. Makna imam, dia angkat takbiratul ihram. Jadi, dia ni imam tadi meninggalkan akan niat jadi imam. Allahu Akbar. Jadi makmum pun ikut Allahu Akbar. Jadi makmum sah ke? Makmum di belakang sah. Walaupun imam meninggalkan niat. Sebab kita tak tahu imam tu niat apa, kita ikut. Kita ikut dia. Kita sebagai makmum, kita berniat makmum. Kemudian kita angkat Allahu Akbar. Sembahyang kita sah, ia sah. Masalah yang ke-55. Masalah ke-55 ialah imam membaca perlahan dalam sembahyang yang nyaring. Ini bagaimana? Dah jadi imam dalam sembahyang yang nyaring, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Sepatutnya dia baca nyaring, tapi
imam perlahan dalam sembahyang yang nyaring. Jika imam membaca Fatihah dengan sir dengan perlahan tanpa suara pada sembahyang jahriyah nyaring, walhal ia seorang yang tidak dikenali, nescaya tidak sah sembahyang di belakangnya berimam dengannya, karena pada zahirnya ia seorang yang tidak pandai membaca dengan baik, ummi, karena kalau ia baik bacaannya tentu sekali membaca dengan nyaring, karena tepat dengan masa dan waktunya. Okey. Katalah kita berimam dengan seseorang yang kita tak kenali dia lah. Kita tak kenal dia. Dia ni siapa, tiba-tiba kita pun ikutlah dia. Dia pernah angkat takbir, kita pernah angkat takbir. Tiba-tiba dalam keadaan dia tidak membaca secara nyaring, Alhamdulillahirrabbilalamin, tu tak baca nyaring. Tak ada suara dia baca. Walhal ia seorang yang tak dikenali, nescaya tidak sah sembahyang di belakangnya, iaitu makmum tadi tidak sah berimam dengannya. Pasal apa tak sah? Elat dia kenapa? Kerana pada zahirnya ia seorang yang tidak pandai membaca dengan baik, yakni ummi. Kerana kalau ia baik bacaannya, tentu sekali ia membaca dengan jaring, kerana tepat dengan masa dan waktu. Ya, tempat waktu kita baca sembahyang maghrib itu kan nyaring 2 rakaat yang pertama, atau isyak 2 rakaat pertama, atau subuh 2 rakaat itu kan tempat bacaannya itu memang dinyaringkan. Sedangkan dia tak nyaringkan, maka kita beranggapan bahawasanya dia tidak pandai membaca dengan baik. Maka tidak sahlah kita ngikut belakang dia. Tidak boleh berimam dengan dia. Demikianlah dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Tetapi jika ia berkata selepas selesai memberi salamnya, saya sengaja membacanya dengan sir, dengan perlahan, maka para makmum tidak wajib mengulangi sembahyang mereka lagi. Dinaskan atasnya dalam kitab Al-Um dan diihtimalkan bahawa bacaan perlahan itu supaya mengharuskan orang lain mengikutnya. Okey. Demikianlah dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah jika ia berkata, itu yang dinaskanlah, makna tak boleh ikut kalau imam tu kita tak kenali dia, tiba-tiba di waktu saat membaca pada tempat yang kuat dia baca perlahan, maka kita menganggap dia ummi, tak pandai baca, maka tak boleh, tak sah kita sembahyang di belakang dia. Tetapi jika ia berkata selepas selesai memberi salam, lepas solat imam tadi pusing belakang, dia bagi tahu saya sengaja baca dengan perlahan, maka para makmum tidak wajib mengulanginya. Makmum tidak wajib mengulanginya. Sembahyang mereka lagi dinaskan atasnya dalam kitab Al-Um. Maknanya tiba-tiba lepas sembahyang, imam pusing ke makmum. Sebenarnya saya memang tak baca kuat tadi, dia kata. Jadi apakah makmum kena ulang sembahyangnya? Makmum tidak wajib mengulangi solatnya. Itu dinaskan atasnya dalam kitab Al-Um. Dan diihtimalkan bacaan perlahannya itu supaya mengharuskan orang lain mengikutnya. Masalah. Jadi kita tengok keadaan, kalau imam tu baca perlahan pada tempat yang sepatutnya baca kuat, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kata Imam Syafi'i, kita tidak sah mengikutnya. Maka kita tak ikutlah dia sebagai imam. Tiba-tiba lepas sembahyang, dia pun bagi tahu sebenarnya dia kata saya bukan tak nak baca kuat. Kita kata ingat imam tak pandai baca. Jadi sah ke sembahyang kita? Sembahyang kita tak perlu lagi, sembahyang makmum tak perlu lagi diulang. Memang ini selalunya terjadi kadang-kadang di surau-surau, di RNR yang kita tak kenal lah, dia jadi imam. Sebab itulah, bila mana kita ikut dia, dia baca perlahan juga, kita menurut pendapat pertama tadi, kata Imam Syafi'i tidak sah. Tetapi lepas sembahyang, dia kata saya saja baca perlahan. Okey, sah tak sembahyang kita? Perlu ulang ke? Tak perlu ulang. Ala kulli halnya, makmum masih lagi selamat. Makmum masih lagi selamat. Okey. Kenapa tak ada suara kau? Yang lain semua dengar, tapi yang ni tak dengar. Abdul Sukirman apa pun dan tak dengar. Sonyap yo. Cuba tengok balik semula, mungkin ada masalah. Tapi yang lain-lain dengar tak?
Tadi yang lain-lain kata jelas. Okey. Masalah yang ke-56. Masalah yang ke-56. Takbir sembahyang. Okey. Ya, maknanya kalau yang dimaksudkan dengan Abdul Sukirman tadi tentang bacaan imam, saya ulang balik. Okey. Kalau sekiranya, jika imam membaca Fatihah dengan sir, okey, dah ada dia kata. Dengan suara, okey, baik. Itulah masalah speaker tadi. Okey. Okey, saya ulang balik masalah tadi itu. Masalah yang saya sebutkan tadi, imam membaca Fatihah dengan sir dengan perlahan tanpa suara pada sembahyang jahriyah, pada sembahyang yang nyaring lah. Wahal ia seorang yang tidak dikenali, nescaya tidak sah sembahyang di belakangnya, berimam dengannya. Ini yang tadi ada abang tu tadi kata biasa berlaku di RNR lah. Maknanya kita tak kenal dia, kita ikut dia, sedangkan tempat yang nyaring dia baca perlahan. Bolehkah kita ikut dia? Maka tidak sah sembahyang di belakangnya, berimam dengannya. Tak boleh ikut dia. Karena pada zahirnya ia seorang yang tak pandai membaca dengan baik ummi. Kerana kalau ia baik bacaannya, tentu sekali dia baca dengan nyaring ke tempat, tepat dan masa dan waktunya. Itu dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Okey. Tetapi jika berkata ia selepas selesai sembahyang, selepas memberi salam, maka dia kata saya sengaja baca sir perlahan, maka para makmum tidak wajib mengulangi sembahyang mereka. Lagi dinaskan atasnya dalam kitab dan diihtimalkan bacaan perlahan itu supaya mengharuskan orang lain mengikut. Ala kulli halnya makmum masih lagi sah sembahyang hatta dalam masalah tidak mengikut dia ke mengikut dan sebagainya, masih lagi sah sembahyang, tak perlu ulang lah. Okey, masalah yang seterusnya, masalah 56. Takbir sembahyang jenazah. Menempati rakaat-rakaat dalam sembahyang. Takbir sembahyang jenazah menempati rakaat-rakaat dalam sembahyang. Takbir dalam sembahyang jenazah itu menempati rakaat-rakaat dalam sembahyang juga. Berarti setiap takbir sembahyang jenazah itu adalah sama dengan rakaat dalam sembahyang. Oleh demikian, apabila mendapati makmum masbuk imam sedang sembahyang jenazah, maka hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram. Dan janganlah tunggu takbir imam yang akan datang baginya. Hendaklah makmum itu selepas takbirnya terus membaca Fatihah dan sempurnakanlah segala rukun sembahyang dirinya, seperti mana disempurnakan oleh makmum yang masbuk dalam sembahyang. Ini dalam masalah solat jenazah. Dalam salat jenazah, kita tak perlu tunggulah. Tunggu apa nak tunggu, sebab takbir kita itu sama, tiap-tiap rakaat itu adalah sama takbir dia. Maka dia kata setiap takbir sembahyang jenazah itulah sama dengan rakaat dalam sembahyang. Oleh demikian, apabila mendapati makmum masbuk, imam sedang sembahyang jenazah, maka hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram. Janganlah tunggu takbir imam yang akan datang baginya. Hendaklah selepas takbir terus baca Fatihah dan sempurnakan segala rukun sembahyang dirinya seperti disempurnakan oleh makmum yang masbuk dalam sembahyang. Okey. Ini masalah yang ke-56. 57. Makmum masbuk bertakbiratul ihram. Masalahnya makmum masbuk bertakbiratul ihram, tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua pada sembahyang jenazah. Takbir rupanya imam sedang sembahyang jenazah. Jika makmum yang masbuk bertakbiratul ihram, maka tiba-tiba imam bertakbir yang kedua, maka hendaklah makmum itu selepas selesainya dari takbir ihram terus bertakbir serta imam, gugurlah bacaan Fatihah daripadanya seperti mana hukum makmum masbuk bertakbiratul ihram mendapati imam sedang rukuk pada sembahyang yang lain. Okey. Dah takbiratul ihram, tiba-tiba imam tadi takbir Allahu Akbar, kita takbir balik Allahu Akbar, takbir lagi, ikut terus imam takbiratul ihram tadi. Selepas selesai bertakbiratul ihram terus bertakbir serta imam, gugurlah bacaan Fatihah. Tak perlu baca Fatihah, tak perlu, sebab daripada seperti mana hukum makmum masbuk juga. Allahu Akbar, angkat takbiratul ihram. Tiba-tiba imam tadi Allahu Akbar, kita pun angkat takbir Allahu Akbar, terus baca Fatihah.
Yang pertama tadi tak perlu baca Fatihah, gugur Fatihahnya. Takbir yang kedua ni tadi, kita kena baca Fatihah mengikut imam. Okey. Selesai. Masalah ke-58. Masalah yang ke-58. Makmum masbuk menghabiskan bacaan Fatihahnya. Imam terus mengangkat takbir yang kedua. Jika makmum yang masbuk sedang baca Fatihahnya dan belum menghabiskannya, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Maka bolehkah makmum itu memutuskan bacaan Fatihah dan terus mengikutnya? Atau menghabiskan bacaan Fatihahnya? Maka hukumnya ada dua wajah. Okey. Makmum masbuk tadi ni sedang membaca Fatihahnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Belum menghabiskannya, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Allahu Akbar. Maka bolehkah, ini makmum masbuk. Terus mengikutnya, bolehkah makmum tadi memutuskan bacaan Fatihah dan terus mengikutnya, atau menghabiskan bacaan Fatihahnya? Maka hukumnya ada dua wajah. Yang lebih asah daripada yang kedua ialah yang pertama, memutuskan Fatihahnya seperti makmum yang masbuk, tidak dapat melainkan sebahagian daripada Fatihah. Telah lalu sebutnya pada masalah yang ke-25 yang saya baca sebelum ini. Masalah yang ke-25 yang sebelum ni, dalam masalah makmum yang masbuk sebelum menghabiskan baca Fatihah, imam tunduk rukuk. Itu masalah yang ke-25 yang kita baca di surau Asy-Syakirin, Taman Sri Wangsa Batu Pahat. Okey. Itu dah selesai masalah. Maknanya yang terlebih asah daripada keduanya ialah yang pertama, iaitu memutuskan Fatihahnya seperti makmum yang masbuk, tidak dapat melainkan sebahagian daripada Fatihahnya juga. Okey. Masalah 59, makmum masbuk yang luput beberapa takbir. Ini masalah 59. Okey. Masalah yang ke-59, barang siapa daripada makmum yang masbuk yang luput beberapa takbir serta imam, maka hendaklah ia mendapatnya menyempurnakannya selepas salam imamnya dengan zikirnya dan doanya mengikut qaul pendapat yang asah. Berkata Qil, mengikut pendapat yang lain pula, ia tidak wajib mendatangkan zikir-zikir yang luput itu, bahkan mendatangkan dengan takbir-takbir yang baki yang luput itu dengan berturut-turut, dan disunatkan janganlah diangkatkan jenazah hingga sempurna para makmum yang masbuk daripada sembahyang mereka. Maka jika jenazah diangkat juga dengan sebab yang tertentu, tidaklah batal sembahyang mereka sekalipun dipalingkan daripada kiblat. Jika makmum itu bertakhalluf, jika makmum itu takhalluf imamnya dengan tanpa uzur seperti tidak takbir ia sehingga imam takbir yang berikut baginya, maka batallah sembahyang samalah seperti takhalluf ia dengan satu rakaat. Okey. Barang siapa daripada makmum, ini salat jenazah, yang masbuk, yang luput beberapa takbir serta imam, maka hendaklah ia mendapatkannya, yakni menyempurnakannya selepas salam imamnya. Kita takbir, kita masbuk, imam dah masuk 4 kali takbir, masuk 3 kali takbir, kita tertinggallah. Jadi kita pun angkat takbir baru sekali takbir, imam pun bagi salam. Selepas salam imam dengan zikir, kemudian maka hendaklah dia kata ia mendapatkannya beberapa takbir, maka hendaklah ia mendapat menyempurnakannya selepas salam imam pun salam, Assalamualaikum, salam. Kita ada lagi 2 atau 3 kali takbir lagi. Maka dia kata selepas salam imam dengan zikirnya dan doa mengikut qaulnya, pendapat yang asah lah. Kita sambung Allahu Akbar, baca terus zikir, doa, Allahu Akbar terus sampai habislah. Ini pendapat qaul yang asah. Dan ada orang kata mengikut pendapat yang lain pula, ia tidak wajib mendatangkan zikir-zikir yang luput itu. Bahkan mendatangkan ia dengan takbir-takbir yang baki yang luput itu dengan berturut-turut. Tak payah zikir, tak payah doa, angkat je takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Maknanya 4 kali takbir sudah memadai, cukup. Dia kata itu, ada orang cakap macam tu. Okey. Dan dia kata disunatkan janganlah diangkat. Kalau boleh, jangan diangkat jenazah hingga sempurna para makmum yang masbuk tadi daripada sembahyang mereka. Jangan orang tengah sembahyang tadi tu, kita pergi angkat jenazah. Kalau boleh, tunggulah sampai orang selesai, habis sembahyang. Ni ada orang tengah sembahyang, ketinggalan makmum masbuk tadi tengah sembahyang, kita pergi angkat jenazah.
Boleh ke angkat? Boleh je, tak ada masalah. Tapi disunatkan, janganlah diangkat jenazah hingga sempurna para makmum masbuk. Maka jika jenazah diangkat juga, kalau jenazah tu diangkat juga dengan sebab yang tertentu, tidaklah batal sembahyang orang masbuk tadi, sekalipun dipalingkan daripada kiblat. Dan sekalipun dipalingkan daripada kiblat, maknanya tak batal sembahyang, teruskan sembahyang. Dan jika makmum itu takhalluf, belakang imamnya tadi, dengan tanpa uzur seperti tidak takbir ia hingga imam takbir dan yang berikut baginya, maka batallah sembahyangnya. Samalah seperti takhalluf pada sembahyang yang sebelum ni kita dah bicara. Tanpa uzur itu, tanpa sebab itu, maka batallah sembahyangnya. Itu jangan kita main-main dalam bab solat, walaupun solat tu solat jenazah. Masalah yang ke-60, makmum masbuk yang sibuk berbimbang dengan membaca ta'awuz hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Okey. Masalah ke-60, jika makmum masbuk yang sibuk. Jika makmum masbuk yang sibuk berbimbang dengan membaca ta'awuz, auzubillah bagaimana ni, hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan daripada Fatihah sehingga imamnya bertakbir yang kedua atau yang ketiga, maka bandingannya adalah sama dengan apa yang telah disebutkan. Sebutnya pada masalah sembahyang orang masbuk, iaitu wajib ia makmum takhalluf untuk bacaan Fatihah mengikut qadar ta'awuz, dan ia dikira takhalluf dengan uzur jika berat zan sangkaannya ia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu. Tetapi jika berat zannya ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu, maka dikira takhalluf tanpa uzur. Dan hukumnya jika ia tidak dapat sempurnakan bacaan Fatihahnya hingga imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyang. Kita tengok masalah ni betul-betul. Waalaikumsalam Tuan Haji Ramli. Ni saya buat dekat rumah Tuan Haji, kuliah secara live. Okey. Maknanya makmum masbuk yang sibuk berbimbang. Sibuk berbimbang, menyibukkan dengan membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitanirrajim, hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Ini dengan masalah. Masalahnya ialah jika makmum masbuk yang sibuk apa? Dengan membaca ta'awuz. Sibuk dengan nak baca ta'awuz, hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan daripada Fatihah. Sehingga dia tak dapat menghabiskan bacaan Fatihah daripada Fatihah. Sehingga tak dapat menghabiskan bacaan daripada Fatihah. Sehingga imamnya bertakbir yang kedua. Sibuk duk baca auzubillah, tak sempat habis baca Fatihah, imam dah takbir yang kedua atau pada yang ketiga. Maka dia kata bandingannya adalah sama dengan apa yang telah disebutnya pada masalah sembahyang orang masbuk, iaitu wajib siapa? Wajib makmum tadi ni takhalluf untuk bacaan Fatihah mengikut qadar ta'awuz, qadar baca auzubillah tadi, dan ia dikira takhalluf dengan uzur jika berat zan sangkaannya ia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Yang dia ni kuat kata sempat habis baca Fatihahnya selepas ta'awuz itu. Tetapi jika berat zannya tidak sempat, yang tadi tu sempat, yang ini tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah selepas ta'awuz itu, maka dikira takhalluf tanpa uzur lah. Dah tahu tak sempat, kenapa kamu baca? Maka dikira takhalluf tanpa uzur. Dan hukumnya, jika ia tidak dapat sempurnakan bacaan Fatihahnya hingga imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batal sembahyang. Pasal itu kita jangan sibuk buat benda yang lain. Selain lepas takbir apa baca ajalah Fatihah. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita sibukkan. Kita ambil yang mana yang rukun-rukun terlebih dahulu. Jangan kita sibuk nak buat perkara-perkara yang sunat dulu. Sebab kita telah pun menjadi masbuk. Kita dah masbuk. Bila masbuk ini kita
kita semestinya mengikut apa yang dilakukan oleh imam. Jadi kita jangan sibuk-sibukkan dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita sibukkan, artinya perkara-perkara sunat, iftitah, ta'awuz dan sebagainya. Apa yang sepatutnya kita baca waktu itu Fatihah, kita baca terus akan Fatihah tersebut. Masalah yang ke-61. Makmum masbuk berbimbang dengan membaca doa iftitah. Ini pun satu bab juga lagi. Ia tidak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Telah saya katakan tadi, jangan duk sibuk membuat perkara-perkara yang sunat-sunat, tetapi sibuklah dengan perkara-perkara yang rukun. Okey. Makmum masbuk berbimbang, masalah nombor 1, makmum masbuk berbimbang dengan membaca doa iftitah hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan. Jika makmum masbuk sibuk berbimbang, sibuk dengan membaca doa iftitah hingga ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya dan imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya, kerana doa iftitah itu tidak disunatkan pada sembahyang jenazah, kerana sembahyang jenazah dibenakan di atas keringanan segera, kerana menyegerakan penguburan mayat itu digalakkan oleh syarak. Allahu Akbar, doa iftitah lalu Allahu Akbar kabira. Tiba-tiba imam angkat takbir yang kedua, maka dia kata tak sempat nak habis baca Fatihahnya. Imam angkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya, kerana doa iftitah itu tidak disunatkan. Okey, ini sembahyang jenazah. Ini bab yang ke-61. Masalah yang ke-62. Doa iftitah disunatkan membaca dalam sembahyang ghaib. Okey. Jika seorang itu sembahyang ghaib, jenazah tak ada lah, maka disunatkan atasnya baca doa iftitah, kerana doa iftitah itu hanya tidak disyaratkan pada sembahyang jenazah, kerana bahawasanya sembahyang jenazah sunat segera dengannya. Dan ini bermakna tidak ada pada sembahyang ghaib. Dan demikian pada sembahyang mayat yang telah dikebumikan, sembahyang mayat atas kubur, dan tidak dituntut pada segera berdoa bagi mayat. Okey. Yang ini kalau sembahyang ghaib ataupun sembahyang jenazah telah dikebumikan, maka bolehkah kita baca doa iftitah ni? Doa iftitah disunatkan membaca dalam sembahyang ghaib, maka baca boleh sewaktu kita sembahyang ghaib sebab jenazahnya tidak ada ataupun jenazahnya telah dikebumikan. Okey. Syarat-syarat sembahyang jenazah. Okey. Syarat-syarat sembahyang jenazah, insya-Allah kita sambung subuh besok insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma a'inna bil hilmi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.